إلى أشرف النبيين الكرام محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء والصالحين وإلى أرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya illa an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita menafaskan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya dapat sama-sama kita berkumpul lagi pada minggu ini. Dan minggu ini minggu terakhir penjumpaan kita, dan kita akan bercuti selama 2 minggu lepas ni ya. Kita berjumpa untuk tahun ni, kita jumpa juga 30 bulan Kenduri nanti di Dewan Komuniti Presiden 9. Baik, minggu ni kita cuba nak habiskan tajuk ni, tajuk bab Salatul Aidain wa ma yata'allaqu biha. Salatul Aidain, bab Salatil Aidaini wa ma yata'allaqu biha. Bab semayang hari raya dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya ataupun yang bergantung dengannya. Yata'allaq, bergantung ataupun berkait, itu yata'allaqa. Bermula sembahyang 2 hari raya, yakni fitrah dan adha, itu sunnat muakkadah. Ya, sunnat muakkadah, sunat muakkadah yang sangat-sangat dituntut. Ini sembahyang raya. Disunatkan dia berjamaah dan seorang diri. Jadi sembahyang raya ni boleh buat berjamaah, boleh buat seorang diri. Okey, cuma dia hukumnya sunat muakkad, dituntut sangat-sangat untuk kita sembahyang. Sebab tu tuan-tuan lihat, setahun sekali masjid kita penuh. Hak tak main sembahyang fardu pun dia main sembahyang raya. Pasti dia ingat sunat muakkad tu. Hak fardu dia tak main sembahyang pun, raya penuh dia main. Tu di masjid kampung-kampung kan. Tak kira di mana lah, di taman pun serupa lah. Yang sembahyang waktu dia tak main sangat. Sembahyang raya dia main, penuh dia main. Mungkin dia faham hukum ni kot. Dia faham ngajian ni, sunat muakkad. Yang sembahyang fardu biasa tu dia tak main pula. Hak wajib tu tak main pula, hak sunat main. Dan kita boleh lihat tuan-tuan, saya perasan kadang-kadang pengajar main tu duduk di belakang, melihat watak-watak jemaah bila sembahyang setahun sekali ni sebab tak mengaji. Jadi kita lihat, ini di kampung lah, boleh tengok macam-macam dia punya watak sembahyang tu. Gambarnya mungkin tak dipelajari. Tok Imam pesan sikit je sebelum sembahyang kan, dia bagi tazkirah sikit kaifiat sembahyang. Mana nak ingat dia? Maka kita lihat ramai yang melakukan kesilapan, terutama dalam bilangan takbir. Yang jenis suka sembahyang mayat, dia takbir 4 je lah. Dia dah faham yang tu ya. Tuan-tuan boleh lihat, hari raya main duduk belakang tengok sekali, tengok drama. Macam-macam manusia hari ni. Mungkin sebab mereka tak mengaji. Sebab tu hari ni kita mendalami kaedah sembahyang raya dengan betul, dengan sunat mereka semua. Mudah-mudahan dapat ilmu ya. Baik, hukum sunat berjamaah dan seorang diri boleh, dan sunat bagi orang yang musafir dan sahaya dan perempuan. Maknanya sunat ni pada raya dia bagi semua. Islam punya adil, sahaya pun boleh sembahyang sebab sunat ni dituntut. Musafir pun kena sembahyang, tuntut, dan perempuan. Tetapi tiada sunat berjemaah
bagi orang haji. Dan jika tiada ia di Mina sekalipun kerana masyghul ia dengan pekerjaan haji. Masyghul maknanya sibuk. Bahasa Arab dia syaghala yashghulu, syaghlan masyghulun maknanya sibuk. Anta masyghul, anta sibuk ke? Itu bahasa Arab ya. Maknanya masyghul ni sibuk. Jadi orang yang buat haji mungkin waktu tu dia di Mina sebagainya, maka dia boleh sembahyang seorang-seorang. Jadi sunat tu pada dia tak disunatkan sebab dia sibuk dengan amalan haji. Cuma kita je yang tak pergi haji kena buatlah. Ini kes mayang solat hari raya haji lah ya, untuk jemaah haji. Maknanya tiada ia di Mina sekalipun, tak kiralah di mana dia berada waktu tu, kerana masyghul ia dengan pekerjaan haji ya, dia sibuk dengan urusan haji dia. Maka sunat ia sembahyang seorang diri jua. Jadi yang pergi haji tu mayang raya, sebab kita kan wukuf di Arafah kan, kan 9-10 lepas tu pergi Mina, jadi orang mayang raya. Jadi waktu tu kita tak payah, tak disunatkan sembahyang berjemaah, tapi sunat mayang seorang diri. Maknanya tak ada khutbah lah, mayang je lah. Tak payah nak khutbah sebab tak ada makmum, siapa nak khutbah. Sebab kita sibuk dengan urusan kita di tanah suci sana. Baik. Dan waktu keduanya, maknanya keduanya sini ialah kedua-dua sembahyang tu tadi ya, sembahyang raya fitrah, sembahyang raya haji, daripada naik matahari, tetapi sunat ditakhirkan dia hingga naik matahari segalah. Sebab tu kita sembahyang 8.30, matahari naik segalah. Dia kalau ikut waktu tu naik matahari timur je dah boleh sembahyang raya. Cuma sunat ditakhirkan, lewatkan sikit sampai matahari naik segalah, kurang lebih 8.30 lah, atau pukul 8 suku. Itu yang terbaik lah kita sembahyang raya. Dan berkekalan waktunya hingga gelincir matahari. Jadi habis sampai sembahyang gelincir matahari, baru habis sembahyang raya. Tapi biasa kita buat pagi-pagi lah supaya tak panas. Baik. Maka disembahyangnya 2 rakaat diniatkan hari raya fitrah atau adha. Okey, sembahyang 2 rakaat kita niat sama ada kita tu sembahyang raya fitrah atau sembahyang raya adha. Yang adha tu rasa tak ramai buat silap sebab baru je habis fitrah, baru sebulan lebih kan. Yang kerap buat silap sembahyang fitrah sebab tinggal lama, 11 bulan tinggal, 9 bulan, jumpa balik tu dia akan lupa. Jadi lafaz dia dalam kitab ni dia buat usalli raka'ataini sunnata Aidil Fitri lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ini yang dalam kitab. Biasa kita baca usalli sunnata Aidil Fitri lillahi ta'ala, ar-raka'ataini lillahi ta'ala. Tak kisahlah tuan-tuan, asalkan niat sembahyang raya sudahlah. Memang 2 rakaat pun, jangan buat arba'ah raka'atin. Dia mesti raka'atin ni, sebutlah waktu bila pun, asalkan lepas raya tu Aidil Fitri raka'ataini, ataupun kita sebut awal dulu usalli raka'ataini sunnat Aidil Fitri lillahi ta'ala Allahu Akbar, tu kita takbir lah. Boleh nah, mana-mana tak apa. Kalau kita nak buat usalli sunnat Aidil Fitri raka'ataini pun boleh. Tak ada masalah nah, jangan duk confuse ni. Janji kita sembahyang raya memang 2 rakaat. Cuma kena qasakkan adakah sembahyang tu fitrah ataupun adha, tu saja. Jangan salah time. Ya, raya puasa dia akan puasa dulu, senang faham kot. Kalau raya haji memang dia tak ada puasa lah. Sahaja aku sembahyang 2 rakaat sunat hari raya fitrah kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar, itu kita takbir lah. Itu niatnya. Sahaja aku sembahyang 2 rakaat sunat hari raya fitrah kerana Allah Ta'ala. Mudah kita takbir lah. Baik. Kalau adha pula, usalli raka'ataini sunat Aidil Adha lillahi ta'ala Allahu Akbar. Sahaja aku sembahyang 2 rakaat sunat hari raya adha kerana Allah Ta'ala, ataupun hari raya korban. Sebut belaka boleh, korban pun bahasa Arab juga, adha pun Arab juga. Cuma istilah adha tu lebih sesuai untuk perkataan mengorbankan. Maka sekurang-kurangnya disembahyang 2 rakaat seperti sunat wuduk jua.
At least ni kata dia buat 2 rakaat macam solat wuduk, mana tak payah baca panjang-panjang lah. Okay, lepas takbir semua tu kita baca Fatihah dan surah. Dia kata sekurang-kurangnya macam sunat wuduk tu pun jadilah. Tapi dia ada cara dia lah. Dia kata dan akmal tu ada, nampak tak? Dan yang akmalnya bahawa dia takbir pada rakaat yang pertama 7 kali. Ingat tu, 7 kali. Akmal itu maknanya yang paling sempurna. Siapa nama Akmal tu maknanya yang paling sempurna. Muhammad Akmal, paling sempurna yang dipuji. Nur Akmal, Nur Akmal, cahaya yang paling sempurna. Kalau nak buat nama anak boleh sangat Akmal. Akmal Hakim, macam-macam nama Nur Akmal, Akmalillah. Itu daripada kata dasar Akmal, maknanya sempurna. Jadi akmala ni kata isim tafdhil, melebihkan, maknanya akmal paling, yang paling sempurna. Atas bunyi af'ala, dia paling, dah jarak faham kot sikit jadi maknanya akmala tu paling sempurna dia. Kita takbir pada rakaat pertama 7 kali. Jadi faham nah, lepas takbiratul ihram, ingat yang 7 tu tak masuk takbiratul ihram. Okey, tu dia kata sini akmalnya bahawa dia takbir pada rakaat yang pertama 7 kali, kemudian daripada membaca doa iftitah. Jadi maknanya selepas kita takbiratul ihram lah, lepas tu kita baca doa iftitah, lepas tu baru takbir. Tu yang dimasukkan dengannya. Kemudian daripada membaca doa iftitah, daripada membaca a'udzubillah, maka takbir yang 7 ini lain daripada takbiratul ihram dan lain daripada takbir rukuk. Maka hendaklah diangkatkan 2 tangannya pada tiap-tiap takbir yang 7 ini seperti takbiratul ihram. Baik tuan-tuan, rasanya kita baru tahu hari ni kot. Selama ni mungkin untuk imam tak pesan. Dalam kitab dia sebut lepas takbiratul ihram doa iftitah, ni dalam kitab ni sebut. Kemudian kita baca a'udzubillah, barulah kita takbir. Mungkin kita lepas pandang a'udzubillah, mungkin untuk imam pun tak pesan. Kan dia kata terus takbir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kita minta istighfar syaitan, baru Allahu akbar. Jadi kita takbir itu 7 kali. Kali pertama tu kita angkat tangan macam biasalah. Pertama, kedua, ketiga, macam mana kita takbir sembahyang biasa. Jangan ada perbezaan tuan-tuan. Saya takut nanti bila takbir tu ihram kita bukan kemas usolli sunnat Aidil Fitri rakaat lillahi ta'ala atau makmum lillahi ta'ala, Allahu akbar. Main takbir raya pula kita malah Allah. Tak mau gitu. Dia kena buat sama macam kita buat yang awal tadi. Senaman tu senaman tu 7 kali. Ada juga pergerakannya. Jadi takbir itu, selepas takbir kita baca tasbih kan. Jangan gopoh sangat. Tengok imam. Imam ni bawa kita ikut dia. Jangan kita terlajak pada imam. Imam, waalaikumsalam. Imam dah ni bawa kita ikut imam. Jadi elok tuan-tuan kita baca auzubillah dulu. Auzubillahi minasyaitonir rajim, barulah Allahu akbar. Maka imam mainkan peranan lah. Kita ikut imam je. Baik. Itu akmal. Dan tidak termasuk takbir tadi ialah takbir ratul ihram, takbir rukuk. Jadi dia kata maka hendaklah diangkatkan 2 tangannya pada tiap-tiap takbir yang 7 ini seperti takbiratul ihram. Macam yang jenazah lah lebih kurang macam jenazah, cuma takbirnya tu banyak 7 kali. Dan dibaca antara tiap-tiap 2 takbir subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca disebut sebagai tahmid. Yang tadi takbir Allahu akbar. Bila kita baca subhanallah, subhan itu dipanggil tahmid. Kita baca tahmid subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian dan nak tambah wala haula wala quwwata illa billah pun boleh. Tengok masa imam dah takbir lagi kita boleh baca. Kalau imam dah takbir kita ikut je takbir. Jadi baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Ya. Dan jika syak ia pada bilangan takbir, hendaklah mengambil dengan yang sedikitnya, dan hendaklah ia mengikut imamnya pada barang yang didatangkan dengan takbir, dan jika kurang atau lebih sekalipun. Sebab itu kita kalau boleh ikut imam. Maknanya imam tu memang dia tepatlah dia jadi imam kan. Dia takbir baru kita ikut. Yang confuse kat belakang sekali tu. Kan lepas terbagi 7 imam baca Fatihah. Kita dah tak ada tahmid tau. Sebab kita lain 7 takbir, 6 tahmid. Rakaat pertama. Yang selalu berlaku confuse pada takbir yang ke-7, bila imam Allahu Akbar, imam terus baca Fatihah, kita pula diam. Jangan kita baca tasbih, tahmid. Tak kira lah tasbih tahmid. Maknanya subhanallah tu kita berhenti sebab dia hanya baca 6 kali. Yang ni yang menjadi kekeliruan di kalangan jemaah yang tak pernah main masjid. Sebab dia kena ikut imam. Cuma dia tak boleh baca Fatihah. Imam habis amin baru dia baca Fatihah. Faham ya? Sembahyang raya ni sebab setahun sekali kan. Kena peringat sedia. Tu pun lupa. Peringat tu imam ni bukan main. Lupa juga. Ya, juga. Baik. Dan kata qil, ni kata pendapat ni, sebahagian pendapat mengatakan jangan mengikut akan dia pada yang lebihnya akan imam tadi, dan kemudian daripada takbir yang tersebut membaca a'udzubillah dan Fatihah, dan dibaca pada rakaat yang pertama ini surah Qaf atau Sabbih rabbikal a'la ladzi atau Qul ya ayyuhal kafirun, dinyaringkan segala bacaannya lain daripada iftitah dan na'udzubillah, dibaca dengan kuat. Baik, di sini kata dia, kata akhir setengah pandangan mengatakan bahawa jangan kita ikut kalau lebih. Jadi takut imam terlebih baca takbir tadi, kita tak ikut lah, tunggu dia baca Fatihah. Biasanya jaranglah imam buat silap, jarang berlaku ya. Sebab imam dia akan exercise dulu kat rumah tu. Kalau saya jadi imam kena yakin betul-betul, bukan senang sebab nak kira tu ya. Cukup 7. Jadi sunat imam tadi rakaat pertama dibacakan surah Qaf. Qaf wal kitabil mubin. Kan ada ayat Quran nama surah Qaf. Kalau tak mampu baca surah Sabbihisma rabbikal a'la ladzi khalaqa fasawwa. Kalau tak mampu juga untuk imam tu bacalah Qul ya ayyuhal kafirun. Tu kira paling standard. Paling rendah standard lah Qul ya tu ya. Takkan tak ingat kot untuk imam tu. Gitu. Dinyaringkan segala bacaannya. Fatihah dan surah tadi kena baca dengan kuat, nyaring ya. Sebab jemaah ramai. Lain daripada iftitah dan auzubillah. Yang tu baca diamlah, baca senyaplah ya, iftitah dan auzubillah. Dan takbir pula pada rakaat yang keduanya 5 takbir. Lain daripada takbir qiyam dan takbir rukuk. Jadi bila kita bangun daripada sujud kan, Allahu Akbar, tak kira yang tu nah, lepas tu kita start balik Allahu Akbar 5 kali takbir ya, Allahu Akbar. Dan diselangkan antara tiap-tiap 2 takbir dengan tasbih yang tersebut itu. Maknanya 5 kali takbir, 4 kali tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Okey. Baik. Kemudian dibaca a'udzubillah dan Fatihah macam biasa. Dan surah yang dibaca rakaat kedua surah Iqtarabatis Sa'ah ya. Iqtarabatis Sa'ah atau Hal Ataka Hadisul Ghashiyah atau surah Al-Ikhlas. Maknanya 3 surah ni pilihan. Kalau Iqtarabatis Sa'ah ni surah dalam Quran agak panjang, yang hafiz boleh baca lah. Tapi Hal Ataka Hadisul Ghashiyah ni saya rasa imam ramai boleh baca ya. Paling common pun bacalah surah Al-Ikhlas. Dan dinyaringkan segala bacaannya. Baik. Bila kita, saya ulang bagi faham balik supaya jelas.
Allahu Akbar. Lepas takbir semua, kita takbir untuk kiraan ni. Allahu Akbar. Baru kita tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca jangan kuat sangat, sekadar dengar kita. Yang kuat imam Fatihah dengan surah tu nyaring. Kita jangan subhanallah walhamdulillah wa la, jangan excited raya punya pasal. Puasa tak cukup pun, tapi dia punya excited raya tu. Jadi kekuatan dia baca tadi mengganggu jemaah lain, tak boleh. Baca sekadar kita dengar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan takbir kali kedua. Ikut imam. Ya, ikut imam. Baik. Dan sunat membaca 2 khutbah kemudian daripada sembahyang jika sembahyang berjemaah. Maknanya kalau yang jemaah sunat dibaca khutbah selepas sembahyang. Kalau sembahyang jemaat, khutbah sebelum sembahyang. Sembahyang raya, khutbah selepas sembahyang. Jadi jangan balik. Jangan balik. Kan lepas sembahyang terus balik. Dengar khutbah tu dulu. Dan sunat diajar oleh imam akan mereka itu, yakni makmum, hukum fitrah pada khutbah hari raya fitrah dan hukum adhiyah pada khutbah hari raya adha. Dan mulai pada mula khutbah yang pertama 9 takbir berturut-turut. Ini yang kena baca khutbah ataupun yang menulis teks khutbah, dia kena faham kandungan teks khutbah hari raya. Untuk khutbah raya fitrah, kok mana pun dia kena cerita soal zakat fitrah, zakat badan. Ini yang kita keluarkan setiap bulan puasa. Kan kita bayar dekat amil kita tu kan, RM7 ke RM8, ya? Kan yang kita bayar kan, tanggungan kita, isteri kita, anak kita yang kita tanggung lah. Yang dah kerja tu dia keluar sendirilah. Jadi hukum fitrah, fungsi zakat fitrah, nak bantu fakir miskin, nak sambut Syawal. Okey. Sebab tu kadang-kadang kalau pihak Jabatan Agama dia minta awal supaya duit tu dapat disalurkan cepat. Okey. Tak kisahlah. Kita di kampung di Kedah sekarang dah tukar duit. Dulu masih lagi beras. Okey. Dia bawa beras 1 gantang, dilafazkan zakat fitrah. Tak ada masalah. Sekarang kita dah mula pakai wang sebagai ganti pada beras. Okey. Dan kalau khutbah yang hari raya haji, dia akan cerita tentang kelebihan kita berkorban. Kan saya ajak dalam kuliah itu kan, start lepas raya haji tu kita dah kumpul duit dah. Sebulan RM50 kan. Jadi sampai 12 bulan dah 500, dah RM600, dah boleh sebahagian, 1 bahagian korban. Jadi tak payah kita kelang kabut nak raya baru nak cari duit, memang tak ada waktu tu, tak cukup. Maka tu sebab saya syorkan tuan-tuan ada tabung buat tulis. Kan saya ajak itu kan, tabung ni tulis korban 1439 Hijrah. Tulis besar-besar tu. Jadi hujung bulan bos RM50. Tak atas parah, atas sekali. Agak tak sampai tangan. Cukup hujung bulan bubuh. Jangan ambil dah. Bila tulis yang tu, tanamkan keazaman tuan-tuan. Jangan disiplin diri tak ada. Tengok nak beli, Allah tepung berjarah habis nak beli tepung. Duk cari duit dalam dompet tak ada. Nak pergi bank malah. Duk tengok tabung tu, pejam celak. Nak ambil tak ambil, nak ambil tak ambil. Iman lah iman. Lalah ambil. Nanti aku nak ganti, kono-kono nak gantilah. Sampai ke sudah. Kira hujung tahun nak ambil bahagian pasal apa? 500, sepatutnya 600 duk pening. Dan kan dia dah curi dah 100. Tuan-tuan, tolong disiplin diri. Sungguh disiplin diri. Yang mampu buatlah kan. Tak kisah. Nak buat main kutu, kumpulkan. Niat yang baik, insya-Allah, ya, Allah jadikan benda tu berlaku. Boleh buat. Sebab saya belajar buat seekor lembu menjadi. Boleh beli seekor lembu. Jadi maknanya itu terpulang pada kemampuan kita. Nak besok kita nak daripada padang mahsyar tuan-tuan, hari perhitungan, nak tempat ke mizan, nak lalu tiang sirat,
kita punya kenderaan daripada tempat pembangkitan kita kepada masyarakat nak naik apa kalau tidak ada korban? Takkan kita nak jalan kaki nak mengesot, orang dah lepas ke depan dah. Maka bila ada korban ini, binatang itulah yang akan kita tunggangi. Kan tengok orang jalan kaki, kita naik kenderaan. Jadi itulah kelebihan dia. Ya. Sebab tu dia pesan, jangan rasa beban. Tak beban insya-Allah. Tabung tolong. Siapa belum buat lagi, balikkan buat. Ni murah ya, kedai RM1.9 tu berapa ya tabung ni? Ni. Yang beli kuih banyak-banyak, plastik buang. Kan banyakkan buang. Tebuk. Saya cuba tengok tuan-tuan tabung ni dah wujud sejak saya jadi pensyarah di kuis. Sekarang sekolah ni dah buat masjid. Saya dah post dalam Facebook saya, siapa tengok, saya share. Dah bina masjid, bangunan dah siap, sekarang kita dah buat masjid. Cuba bayangkan, tabung macam ni je pun. Tapi bila orang duk sumbang, dia telah membantu membangunkan sebuah masjid lah sekarang ni. Bangunan sekolah dah siap dah. Masjid pula. Tabung macam ni je pun. Disiplin. Disiplin saya yang mengutip, disiplin kita letak di mana-mana ceramah kita buat. Sebenarnya tu yang membantu. Kena ada disiplin. Jangan ambil. Walaupun ia tabung kita punya korban. Yang ni memang tak boleh ambil lah. Tabung korban kita pun disiplin ni jangan ambil. Kalau gamak susah sangat, taruh mangga. Kunci pergi kat nazir masjid. Selesai masalah. Hujung tahun bagi tabung-tabung tu kat nazir. Tak sungguh. Ya. Kena disiplin lah, insya-Allah. Tak ada benda tak boleh buat pun. Kalau kita lihat Tok Wan kita di kampung kan, mereka simpan duit dalam tabung buluh tu kan. Memang bubuh tu forever. Melainkan kena belah tabung tu baru boleh ambil. Sampai tahap tu. Sistem kuncinya tak ada. Tebuk atas, masuk duit, turun bawah. Nak korek tak boleh, buluh. Bila dah penuh, pecahkan terus. Buat gitu. Susah-susah sangat buat tabung buluh. Baik. Baik. Dalam khutbah hari raya yang menulis teks khutbah, maka khutbah yang pertama 9 takbir berturut-turut, iaitu Allahu Akbar. Biasa tuan-tuan dengar macam kami baca khutbah di kampung-kampung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi 9 kali. Itu peraturan dia lah. So yang tulis teks khutbah dia dah faham ni. Dan takbir pula pada awal khutbah yang kedua 7 takbir berturut-turut. Baik. Dan ketahui olehmu bahawasanya takbir itu terbahagi ia kepada 2 bahagian. Pertamanya disebut takbir mursal. Mursalun. Mursal iaitu takbir yang tiada mengiringi sembahyang. Maknanya takbir yang tidak mengiringi sembahyang, yang bukanlah sembahyang lah. Yang kedua, takbir muqayyad, iaitu takbir yang mengiringi sembahyang. Baik. Ya Allahu Akbar waktu rukuk, Allahu Akbar waktu sujud, duduk antara sujud. Itu dipanggil takbir yang mengiringi sembahyang. Baik. Dan sunat takbir mursal bagi laki-laki dan perempuan dan bagi orang yang di negeri dan yang musafir dan orang yang merdeka dan sahaya lain daripada orang haji, kerana disunatkan baginya talbiyah selama ia dalam ihram. Baik, cerita kalau sembahyang hari raya haji, kita disunatkan bertakbir sehinggalah hari raya ke hari tasyrik, sehingga hari tasyrik. Bila tu? Iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jadi maknanya sampai raya ketiga tu, raya keempat, kita sunat takbir. Sebab tu imam kita duduk takbir. Raya haji lah, raya puasa tak ada. Raya haji je boleh. Ni takbir mursal. Jadi maknanya diajar syarak untuk kita sama-sama merasai orang-orang yang buat haji di sana.
mereka tak takbir, mereka sebut labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, sampai habislah innal hamda wa ni'mata lakal mulk, sampai habis. Itu perbezaan dia. Maka kita yang tak pergi haji pun disunatkan buat begitu, cuma kita bertakbir saja, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 3 kali. Okeylah tu 3 kali lepas sembahyang takbir. Maka sembahyang hari raya haji saja ada benda tu. Sembahyang puasa tak ada. Sembahyang raya puasa dia habis setelah sembahyang. Maka tak ada lagi takbir Takbir sunat raya puasa setelah jatuh matahari. Malam tu kita disunatkan bertakbir. Okey, dia akan ajar kat sini. Maka apabila sudah ia tahallul, sunatlah baginya takbir. Ini bagi jemaah haji Maka sunat bagi sekalian yang tersebut itu takbir dengan mengangkatkan suara pada rumahnya. Ini orang kampung kita mula buat balik kalau boleh tuan-tuan takbir rumah ke rumah. Rasa kita dah mula buat kot. Saya memang balik kampung lah, tapi saya dengar ada geng-geng kita buat. Dan pada jalan. Dan pada jalan, dan pada masjid, dan pada pekan. Maknanya takbir malam tu. Waktu saya duduk Subang, saya Ustaz Roslan Muhammad, kami geng lah. Dia guru saya. So kami di kawasan Kampung Melayu Subang tu memang setiap malam raya je bolehlah letak beberapa tim takbir rumah ke rumah. Nak jalan pun takbir. Meriah tau. Cuma sekarang ni tak diwujudkan begitu. TV je takbir. Tu pun time orang tak tengok sangat pun. Gitu kalau boleh kita takbir lah. Suasana tu meriah. Sebab disebut dalam kitab tuan-tuan. Dia bukan cerita yang kita duk buat dalam masyarakat tu. Semua dalam kitab ni ada. Cuma budaya tu dah makin hilang, pudar. Akibat adanya gadget-gadget semua ni kan, jadi orang dah tak mula takbir. Semua melanggut TV, hiburan. Tu je. Jadi elok kita angkat suara takbir tu di mana? Di rumah boleh, di jalan boleh kata dia, dan di masjid boleh, di pekan-pekan boleh. Ikutlah di mana-mana tempat. Daripada jatuh matahari malam raya tu, malam 2 hari raya fitrah dan adha, malam tu sunat kita takbir raya, berkekalan ia hingga takbir imam sembahyang raya, dan yang sembahyang seorang diri hingga takbiratul ihram dirinya, dan yang tiada sembahyang hingga tergelincir matahari, dan lafaz takbirnya Allah Akbar macam biasalah. Jadi maknanya sunat kita bertakbir pada malam jatuh matahari itu. Nak buat seorang-seorang boleh, ramai-ramai boleh, buat di rumah boleh, di jalanan boleh, di masjid boleh, di pekan-pekan. Maksudnya kita jadikan meriah. Sebabnya begini tuan-tuan, kalau macam raya puasa, dia lebih terasa suasana tu sebab kita letih puasa. Kan Nabi sebut farhatani lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda liqa'i rabbi wa farhatun 'inda iftari. Kan bagi orang puasa itu ada 2 kegembiraan. Satu kegembiraan ketika dia berbuka ataupun kita raya, yang kedua kegembiraan bila dia berjumpa dengan Tuhan dia. Jadi kegembiraan kita berpuasa kita zahirkan apabila kita menyambut hari raya. So lafaz takbir tu dengan semangat kita dah puasa, kita akan jadi lebih bersemangat kita bertakbir. Isu yang timbul sekarang ni, kenapa semangat itu makin pudar? Ini isu yang timbul. Banyak faktor tuan-tuan. Antaranya kalau kami buat kajian dekat akademik, kita lihat ruh tu tak ada. Sebab apa? Sebab puasa paling tampukang. Saya tanya, dia select kat puasa tadi. Saya tanya sahabat saya daripada Syria, daripada Iraq ke Syria, "Madza ra'yuka 'anil Islam fi Malaysia?" So dia kata Islam bagus, lakin dia kata ma fi ruhul Islam. Dia kata tak ada ruh Islam tu, tak ada. Mayang ramai tapi ruh tak ada. Dia kata kami lepas mayang peluk hangku, peluk salam, peluk. Orang budaya Arab kan. Sini tak ada. Sini ikutlah. Kan? Salam pun orang kita kenal tak kenal pun tak tahu tu. Nampak tak? Ruh tu tak ada. Sopa ibadat puasa kita bila ruh tu tak ada, jadi semangat tu hilang. Kekuatan generasi dulu pada ruh yang dia ada, rohani tu kuat. Sebab tu mereka punya ibadat hebat. Orang dululah. Kita ruh tu tak kuat. Jadi kita sekarang nak bagi ruh
kerohanian kita tu dalaman kita kuat. Yang ni yang payah sebab dugaan kita terlalu banyak zaman mutakhir ni. Jadi kekuatan tu kena ada kekuatan untuk dalaman kita. Baik. Takbir. Dan sunat ditambahkan kemudian daripada 3 kalinya itu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Ini yang kita baca ketika last kali. Ni pun kalau tak hafal pening kau nak baca. Kan? Yang hafal boleh. Yang hafal biasanya tidak ada masalah nak sebut mana satu dulu tu, ya. Dan yang pening tu pada la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin, ya. Kemudian yang akan pening lagi pula sadaqa wa'dah tu, ya. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu. Kat dalam kitab ni tak ada wa 'azza jundahu. Maksudnya ditambah oleh para ulama kita bila mana berlaku penindasan terhadap umat Islam begitu ketara, maka doa ditambah kepada wa 'azza jundahu, Allah izzah, Allah muliakan tentera-tenteranya. Nampak ya? Ini para ulama dia melihat benda ini. Doa, ya doa. Ya, takbir itu doa. Jadi bila ramai baca tu, maka menjadi kekuatan kepada umat Islam dan tentera Islam. Baik. Dan sunat takbir muqayyad pada hari raya Adha mengiringi tiap-tiap sembahyang fardu tunai atau qada, dan mengiringi sunat rawatib dan sunat mutlak, sembahyang jenazah dan sunat tahiyatul masjid dan sunat wudu daripada subuh hari Arafah hingga jatuh matahari akhir hari tasyrik bagi yang lain daripada orang haji. Baru kita mengaji hari ni tuan-tuan. Lama ni duk faham, saya pun gitu kak, bukan tak mengaji dulu tapi lupa. Bila baca hari ni kita teringat balik yang takbir raya haji tu bukan setakat lepas raya, lepas solat fardu saja. Rupanya sini dia tulis, ya, sembahyang fardu tunai atau qada boleh, mengiringi sunat rawatib boleh takbir, kemudian sunat mutlak boleh, sembahyang jenazah pun boleh. Kita takbir raya hari tasyrik, ya, hari tasyrik, lepas sembahyang jenazah tu kita takbir. Sunat dan sunat tahiyatul masjid pun boleh. Masya Allah, banyak tempat ya. Dan sunat wudu pun boleh, mula subuh sampai habis hari tasyrik. Maknanya tuan-tuan, kita yang imam buat tu, itu imam sebagai tugas imam, dia buatlah waktu tu secara jahar, secara terang, kuat, nyaring. Kita yang personal, kita buatlah secara senyap-senyap. Takbir lepas sunat rawatib, takbir 7 kali. Allahu akbar Allah. Buat lagu lah sebab dia takbir muqayyad raya kan. Buat lagu raya, jangan takbir yang kita takbir Allahu akbar Allah akbar Allah akbar, macam kita zikir yang lepas sembahyang tu. Yang ni untuk raya-raya lah. Special lah bunyi dia pun ada lagu. Lagu ni mana daripada zaman Nabi lagi dia bunyi gitu. Kalau tidak, jadi macam tasbih yang selepas sembahyang biasa lah. Tak ada lah feeling, tak ada feel. Dia kena bunyi raya tu juga, nada raya. Cuma nada Malaysia ni dia agak sopan santun, lembut. Arab kasar, Allahu akbar Allahu akbar Allah, dia kasar, kuat. Kita penuh sopan santun Melayu, itu takat syahdu tu. Tak boleh balik kampung kerja. Aduh, zaman-zaman muda dulu no, kena kerja pula raya. Dia nada sedih. Itu sebab setengah-setengah ustaz tu dia marah. Dia kata raya ni untuk orang seronok. Dia kata yang hampa pergi takbir bagi sedih tu pasal apa? Dia sedih ni tak boleh kerja, tak ada cuti tu. Tu sedih lah. Tambah-tambah dengan lagu Sudirman pula kan.
lagu Sudiman, lagu Piramli tu lagilah. Dia begitu. Sebenarnya kita kena happy ya, gembira. Sebab bukan senang kita menahan lapar dahaga sebulan, bukan senang tuan-tuan. Hari pertama tu letih yang amat, kedua dah mula biasa sikit, ketiga dah biasa-biasa kan, keempat dah okey dah. Dugaan tu. Jadi nak maintain tahan tu, bukan setakat puasa, ibadat-ibadat lain lagi, kita baca Quran kan, kita buat tadarus Quran, boleh khatam, boleh kain batik semua dah. Bukan senang tu. Itu semua kenangan manis. Betul. Tak semua orang ada kesempatan untuk bertadarus bulan puasa. Saya pun tak join 2 tahun, ingat-ingat. Buat kat rumah je, boleh khatam juga. Tapi itulah, nak join tu memang tak sempat. Maka buat kat rumah. Janji ada keazaman untuk kita khatam Quran. Sekali ke 2 kali ke terpulang. Bila waktu meningkat usia, kesibukan tu terlalu banyak, maka kekerapan kita tu dah makin menurun. Macam saya sendiri lah, kalau zaman student dulu boleh sampai 3 kali khatam bulan puasa, zaman student. Bila dah mula bekerja kurang. Dan bila nak ramai apa semua ni makin kurang. Cuma kita kena pasang kat zaman KPI kita, kalau boleh kok mana pun sekali jadilah. Nampak tak? Sibuk macam mana pun, at least aku nak khatam Quran bulan puasa sekali. Bulan tu boleh sekali khatam, okey. Lepas raya buat start balik untuk panjang masa. Jangan tuan-tuan khatam bulan puasa saja, lepas tu habis raya dak lah, tunggu puasa pula. Tak jadi lagu tu. Itu bermusim. Ibadat ni kena bukan bermusim, dia berterusan. Cuma khatam bulan puasa tu nak mengambil manfaat gandaan pahala tu. Kan? Ratusan kali ganda tu. Ada kata 70, ada kata 80. Tambah-tambah kena malam tu Qadar. 1000 bulan gandaan. Lagi hebat. Itu yang kita berebut-rebut tu. Tapi bulan tak puasa kena baca juga tuan-tuan. Selai semuka ke selai dua muka, lama-lama habis Quran tu. Kelaziman. Lo moden boleh bawa handphone. Kan? Install Quran offline tu. Online ke offline kau sukalah. Kan? Dah ada perisian tu, baca, lepas mayang baca. Tak ada masalah. Ya? Begitu. Maknanya kita kena latih diri kita lah. Baik. Dan sunat mandi bagi 2 hari raya diniatkan sahaja aku mandi hari raya. Nawaitu ghusla min yaumil aidil fitri lillahi ta'ala. Saya nak tulis ke? Tulis no? Biar nampak sikit ilmu kita hari ni. Hari tu saya tulis hari Jumaat. Tuan-tuan tukar Jumaat tu kepada raya. Sama je lah. Nawaitu ghusla min yaumil aidil fitri. Minggu lepas saya ajar min yaumil jum'ah. Tukar Jumaat tu kepada min yaumil aidil fitri ke aidil adha. Jangan tersalah. Raya puasa min aidil adha lillahi ta'ala, mandi. Raya haji pula kita min aidil fitri. Maka setahun sekali kan, tersalah sebut. Nawaitul ghusla min yaumi aidil fitri. Kalau adha, nawaitul ghusla min yaumi aidil adha lillahi ta'ala. Sahaja aku semayang mandi sunat hari raya fitrah atau hari raya kurban kerana Allah Ta'ala. Sama macam minggu lepas punya ni, tukar hari je. Ya? Boleh nah, insya-Allah. Mandi sunat tu. Maka masuk waktunya dengan setengah malam, tetapi sunat ia mandi kemudian daripada fajar. Jadi sunat tu waktu dia tengah malam start boleh dah. Tapi nampak sangat excited kan, pukul 12 malam start mandi raya dah. Kata saya memang gembira lebih ni mandi malam-malam. Dia kata tetapi sunat ia mandi kemudian daripada fajar. Tu hukum sunat. Cuma boleh waktu tu tengah malam tu boleh dah, kok lupa pagi esok mandi siap-siap malam tu. Esok teringat mandi lagi sehari, tak ada masalah. Cuma takut orang kata pelik lah. Tiba-tiba semua hidup tak pernah mandi malam, hari ni mandi malam, 12 mandi. Niat maya raya pula tu, niat mandi raya pula tu. Gitu. Dan sunat memakai seelok-elok
yang ada padanya. Ni yang dikatakan dalam konteks ni tuan-tuan, ada orang buat alasan anda pakai asalkan ada je. Kalau kita mampu, yang mahal-mahal lah. Kalau mampu maya raya pakai telekung Khadijah, pakai. Telekung Cak Bintang, pakai. Itu yang kita mampu. Tapi dia kata dalam kitab ni, sunat tu seelok-elok yang kita ada. Jangan berhutang seelok-elok yang kita ada, yang kita mampu beli dengan duit kita lah. Duit pencen kita setiap bulan dapat, apa salah beli untuk ibadat? Mahal sikit. Kan? Anak-anak dah besar kerja belaka dah. Duit ni kan boleh buat mati pun. Jadi buat untuk ibadat kita. Mungkin selesa pakai telekung Khadijah, ya, rasa tak gatal kulit, kan, kain pun lembut, tangkap syahdu mayang pun sonok, gitu. Laki-laki tak ada kain pelekat Khadijah, tak ada. Tak nak buat apa, cat kerusi dah, cat kerusi, cat gajah. Pakai je lah. Ya. Perempuan banyak kelebihannya, laki-laki tak banyak kelebihan. Sabar je lah, ya. Banyak jenama-jenama hari ni, ya. Baik. Memakai seelok-elok pakaian kita ada, yang ada padanya, dan mengeratkan kuku. Nak pergi raya tu, nak pergi sembahyang raya tu kat kuku dulu. Dan menghilangkan bau-bau yang jahat. Dan pakai bau-bauan. Fahamlah, ya. Cucilah daki-daki semua tu. Kadang-kadang kita mandi bawah sabun je, daki tak cuci pun. Orang tua-tua dulu dia guna kain basahan tu, dia gosok ni. Tuan-tuan, saya ingat guru saya pernah sekali mandi dengan dia. Nak sekolah kami di pondok. Jadi dia mandi, tuan-tuan. Dia jurus kaki lu. Ni saya ajak tok guru kita mandi. Sebab ni kita tengok sendiri kan. Dia jurus kaki lu, disiram. Sampai ke ni macam mandi mayat jugalah. Sini-sini, last baru dia jurus kepala. Disiram kaki lu, kaki sampai ke atas. Cuma yang saya nak cerita ni, kain basahan tu kan, dia tak buah sabun lagi, tuan-tuan. Dia ambil kain basahan tu, dia gosok habis ni. Sini saya tengok, saya kata, ish, macam tu kaedah dia mandi. Lama sikit tapi bersih. Lepas dia cuci dengan kain basahan dia tu, dia tak lap, dia tak ada ni. Lepas dia tu baru dia letak sabun. Kalau kita nak tiru cara tok guru kita mandi, boleh. Tu hak saya nampak live. Sebab kami di pondok kadang mandi biasalah kolah besar kan, kita mandi. Tengok cara tok guru kita mandi. Di kain basahan tu dia lap ni, dia lubang telinga, dia ambil kain basahan tu, cukin orang tahu cukin di ujung kan. Dia lap, uish. Saya kata dahsyat. Kita express saja kan. Bos sabun clear. Dia sampai macam tu. Sebab bagi dia faham bahasa kitab ni, buang bauan yang jahat. Jadi dia gosok habis, ketiak tu dia gosok dengan kain basahan tu, baru dia buang sabun. Dia jurus pula. Lepas tu baru dia ambil sabun, baru dia sabun, shampoo semua. Tu cara dia mandi. Kalau kita boleh buat cara tu, kira hebat lah. Kita tak dan semua kalut nak pergi supermarket, kalut belakang kita. Jadi tak dan, semua tak dan. Main buah shampoo biasa je. Tu daki melekat banyak. Time raya baru nak buat kan. Baca kitab hari ni, membuang bau-bau yang jahat. Raya baru nak buat. Okeylah tu setahun sekali. Buat juga. Dan sunat pergi ke masjid pagi-pagi, kemudian pada subuh. Kalau ikut tu, lepas subuh tu suruh pergi dah. Balik rumah sarapan sapi. Pada subuh, lain daripada imam supaya mengambil tempatnya. Imam tak apalah, dia pergi lewat tak apa. Dan bahawa hadir oleh imam waktu sembahyangnya, imam main lewat tak apa. Dan sembahyang pada masjid terlebih afdal. Dan sunatnya yang lain daripada ini hendaklah dituntut pada kitab-kitab yang besar. Jadi maknanya afdal di masjid. Kemudian sunat-sunat lain tu kata dia boleh rujuk kitab-kitab yang lain lah. Jadi sunat raya ni banyak, ya. Jadi kita belajar hari ni yang asas yang ada dalam kitab. Ini pun tak mampu nak buat dah sebenarnya pun. Kadang tak mampu, kadang terlupa untuk kita buat. Jadi kita dah khatam cerita sembahyang raya. Jadi mudah-mudahan tak berlaku kesilapan raya akan datang. Okay. Nanti lepas cuti
Januari nanti kita akan sambung solat khusuf, solatul khusuf, iaitu kita nak ajak semayang gerhana bulan, gerhana matahari. Kita mengaji, ada juga ilmu kita kan. Tak tahu semayang tak apa, belajar dulu, lama-lama kita akan dapat kaedah semayang gerhana ni, insya-Allah, mudah-mudahan ya. Baik, sekarang itu dulu perkongsian kita pada pagi ini tentang semayang raya dan perkara yang berkaitan dengannya. Mudah-mudahan ada manfaat daripada pengajian kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bercuti selama 2 minggu, minggu depan dan minggu depan lagi sekali. Kita jumpa pada minggu pertama bulan Januari, 2 Januari, hari Selasa ya, InsyaAllah. Dan kalau mungkin siapa yang ada masa, kita jumpa lagi selepas ni pada 30 hari bulan di Dewan Persin 9 Nuri, Tuan Haji ya, InsyaAllah, mudah-mudahan ya. Baik, yang baik itu ber Allah Subhanahu wa taala, dan tidak baik itu datang perkembangan yang abad di sendiri. Aku qul wa astaghfirullah alazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.